Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Okey, sebelum saya memulakan tajuk saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Muhammad Syafi'i bin Zamri. Saya dari kelas GSI 2A. InsyaAllah. Okey, tajuk saya pada hari ini kita teruskan. Tajuk saya pada hari ini pembunuhan. Jenayah pembunuhan. Jadi kita ambil pendahuluan dia. Pembunuhan seperti yang ditakrif dalam Undang-Undang Am. Ialah membunuh manusia lain dengan niat. Dan pada amnya kewarasan fikiran, membezakan antara pembunuhan daripada bentuk homisid, iaitu kesalahan yang lain yang salah di sisi undang-undang. Nampak tak? Okey, kita teruskan definisi dia. Menghilangkan nyawa dengan sengaja dan tidak sengaja. Jadi pembunuhan ni dia ada dua cara, kan? Bukan dua cara lah, ada dua sebab dia. Okay. Menghilangkan nyawa ataupun kita membunuh seseorang itu dengan niat kita sendiri. Ataupun dengan tidak sengaja. Okay. Macam mana yang melakukan dengan sengaja tu? Contohnya kita memang tak puas hati dengan simpulan ni, memang aku nak bunuh dia, tu tembak dia. Memang dengan niat. Lagi satu dan tidak sengaja ni pula, kita memang tak puas hati dengan dia. Lepas tu kita pun rembat dia kan, tombok muka dia. Kita tak ada niat nak bunuh pun. Lepas tu dia pun termati kan. Nak buat macam ni kita tidak sengaja. Niat kita nak tombok Okey, seterusnya sebab-sebab berlakunya pembunuhan. Yang pertama, kita tengok kat situ. Yang pertama, kurang didikan agama. Bila seseorang ini kurang didikan agama, dalam hati dia tak terapkan dengan agama, family dia tak hantar dia belajar agama. Jadi secara tidak langsung kita tengok yang kedua, dia terlalu mengikut perasaan. Bila agama tak ada dalam hati, agama tak dipegang dengan kukuh, dengan secara tidak langsung dia akan sentiasa mengikut perasaan dia. Dia nak dia je yang menang, dia nak dia je yang betul. Jadi kita tengok nombor 3. Seorang ni bila dia membunuh ni, mesti dia ada masalah keluarga. Contohnya kurang kasih sayang. Tidak dengan keluarga saja, dengan sahabat-sahabat, dengan kawan-kawan, dengan guru-guru tak sayang dia, guru-guru caci maki dia, kawan-kawan caci maki dia, orang awam semua caci maki dia. Jadi dia stres. Bila dia stres, jadilah yang kedua tadi tu terlalu mengikut perasaan. Yang keempat pula kita tengok. Yang keempat, kita tengok dia mengambil pengambilan dadah. Bila dia ambil dadah ni, dia ngisap dadah. Lepas dia ngisap dadah tu, otak dia tu dah tak betul. Bila dia tak betul, jadi dia buat apa saja semua dia tak tahu. Dia buat dalam luar kawalan. Lagi satu, yang kelima pula, pengaruh media massa. Dia terlalu tengok kan, cara-cara nak membunuh tu macam mana kan, ada pengaruh di situ, jadi dia melakukan. Okey, seterusnya kita tengok slogan. Slogan ni membunuh membawa kehancuran ummah. Bila seseorang ni dia memegang title dia Islam, tak pun dia pak ustaz ke apa ke kan, bila dia membunuh seseorang kan, maka ummah ni akan hancur. Orang awam semua akan caci maki dia. Bukan sekadar orang awam, orang yang luar daripada agama Islam pun akan mengutuk, mencaci maki orang Islam ni. Betul tak? Jadi mari kita muhasabah. Okey, kita tengok cara mengatasi pembunuhan. Masalah pembunuhan ni kita tengok. Okey, perlu menerapkan nilai-nilai agama dalam diri. Macam tadi yang dekat atas tu, sebab-sebab berlakunya. Okey, kita ni kena menerapkan dalam diri kita ni didikan agama kan. Kita kena ingat
Kita kat mana saja pun ada yang melihat kita. Siapa yang melihat kita? Allah. Okey. Yang kedua pula, sentiasa sabar dalam apa jua situasi. Jadi kita hidup bermasyarakat ni, kita tak tahu. Kan? Kita tak tahu orang ni macam mana, orang ni macam mana. Jadi kita kena sentiasa bersabarlah. Walau apa pun yang jadi, kita kena sabar. Yang ketiga pula, iaitu sentiasa menerima teguran dengan hati yang terbuka. Jadi bila orang nasihat kita, kan, kita kena terima dengan hati yang terbuka. Jangan kita memberontak, jangan terlalu sangat mengikut perasaan. Bila kita mengikut sangat perasaan, macam seperti mana sebab-sebabnya yang berlaku tu, akanlah kita bunuh orang, kita pukul orang. Tak, jangan kopi tu, tak baik. Faham? Okey, seterusnya isi-isi pembunuhan dia. Okey. Menjaga nyawa. Kan? Apa tu? Hafzun nas. Hafzun nafsu. Merupakan tindakan kedua selepas menjaga agama. Hafzuddin. Dalam 5 perkara asas dzurriyyat khams. Tanpa nyawa yang dikurniakan oleh Allah SWT, maka manusia tidak wujud. Maka kurniaan nyawa merupakan nyawa besar yang disebut nikmah al-ijad. Iaitu nikmat kewujudan kejadian. Dengan nikmat ini manusia lain. Dengan nikmat ini manusia dapat mencapai nikmat duniawi yang lain, seperti makan, minum, berpakaian, berpasangan, berhibur dan lain-lain. Dengan nikmat hidup, iaitu diberikan nyawa manakala selayaknya manusia mengabdikan diri kepada Allah SWT dan mengesakannya, sekalipun tanpa diniatkannya sesuatu ganjaran asas amalan secara jelas. Ini kerana semata-mata nyawa itu menjadikannya hamba yang mesti mengabdikan diri kepada Allah SWT. Tuhan yang menciptakan kita. Okey, seterusnya. Sini ada hadis sikit. Yang bermaksud dari Al-Bara' bin Azib. Sesungguhnya Rasulullah SAW pernah bersabda, kehancuran dunia nilainya lebih ringan di sisi Allah daripada seseorang membunuh mukmin tanpa hak. Nampak tak kat situ? Bila kita seorang yang mukmin, kita seorang yang pegang kepada agama Islam, kita membunuh orang lain, orang mukmin ke, orang luar mukmin ke, kan, maka Rasulullah kata kat situ, biarlah dunia ni hancur macam mana pun, lebih ringan daripada seseorang mukmin membunuh seorang mukmin tanpa hak, tanpa ada batasnya. Jadi seterusnya statistik ada kat sini, kita tengok. Okey, seterusnya kita tengok statistik ni. Okey, macam Samun, dunia jumlah yang tinggi, kecederaan pun tinggi, rogol tinggi, bunuh agak rendah. Tapi ini yang paling kita takutkan. Nampak? Jadi kita kena jauhi daripada membunuh. Bukan saya nak sarankan Samun mentadbirkan dan rogol ni. Tidak. Cuma yang paling kita takuti bila seseorang ni membunuh. Itu yang kita takut. Okey? Okey. Seterusnya, okey, habis itu kita tengok sumber rujukan ada kat bawah ni. Bolehlah rujuk ya. Okey. InsyaAllah sampai di sini saja penjelasan saya. Kurang lebihnya datang daripada Allah. Hakikatnya kurang lebihnya datang daripada saya sendiri. Hakikatnya kedua-dua datang daripada Allah SWT. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.